Allah Azza wa Jalla, yakni hadis kursi. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin fasa'aluni fa'a'taitu kulla insanin mas'alatah ma naqasa dhalika min mulki syai'a illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila fil bahr. Wahai hamba-hambaku, kalau manusia yang pertama sampai terakhir, jin juga yang pertama sampai yang terakhir, semuanya berada di satu tempat dan semuanya minta dengan Allah Subhanahu wa taala akan nikmat, dan Allah bagi setiap permohonan mereka, tidak akan berkurang dari kekayaanku, kata Allah, melainkan seperti sebatang jarum dicelupkan di tengah lautan yang luas. Terlalu banyak dan luasnya kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi betapa bahagianya orang yang beriman apabila mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keimanan kita dan mengurniakan kepada kita kenikmatan dan kebahagiaan di akhirat sana. Kemudian ayat yang seterusnya, Allah Subhanahu wa taala kata, "Kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun litatlu 'alaihimul ladzi auhayna ilaik." Demikianlah kami utuskan, wahai Muhammad, kepada suatu umat yang telah lalu sebelumnya beberapa umat yang lain. Jadi ada umat yang sebelumnya ada umat juga. Okay? Kami utuskan engkau kepada satu umat. Wahai Muhammad, kami utuskan engkau kepada satu umat. Ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana umat ni sebelumnya telah ada umat-umat juga. Okay? Sebelumnya umat-umat yang lain. Litatlu 'alaihimul ladzi auhayna, supaya kamu bacakan kepada mereka wahyu kami, Al-Quran yang kami wahyukan kepada kamu. Jadi Rasul, tujuan dia datang, antara tujuan ataupun maksud dari perutusan Rasul adalah membacakan kepada mereka wahyu Allah. Membacakan kepada mereka wahyu Allah. Tu kerja Rasul. Lepas tu kita ni alhamdulillah kita sambung kerja Rasul ialah membacakan wahyu Allah. Sebab orang Islam ni walaupun ramai mengaku beriman, tapi masih ramai yang tak tahu wahyu Allah. Semalam saya dengar satu ceramah bekas biarawati Indonesia. Biarawati ni sister lah, Kristian. Dia masuk Islam setelah daripada dia ni dah jadi biarawati hebat lah, mengaji Kristian ni. Sehingga pada dia Islam masa tu memang buruk lah. Orang duk kata buruk. Cuma yang dia duk nampaknya kata tohmahan tu tak sesuai dengan realiti. Tohmahannya tak sesuai dengan realiti. Jadi dia bila dia tengok, dia kata di Itali ada mafia. Kenapa dia orang tu tak kena panggil teroris? Gitulah. Tengok di Meksiko pun ada mafia juga. Jadi dia kata jenayah besar ni bukan orang Islam, tapi kenapa orang Islam digelar teroris? Jadi dia tak boleh nak percaya. Sehinggalah dia pun nak baca Quran, nak baca sendiri, nak baca Quran nak kenal Islam dari sumber dia. Nama dia Irene, penceramah tu.
Dia pun baca, kebetulan dia tak tahu nak baca Quran ni. Dia hanya pergi baca dari belakang dulu. Kan Quran ni kita balik. Dia ni baca daripada belakang dulu. Terbalik. Dia ingat itu depan. Maka mula-mula, antara yang mula-mula dia jumpa ialah Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas mula-mula dia dengar tentang Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah tu satu. Jadi dia selama ni pun tak faham lagi tentang konsep Trinity ni. Dia jumpa Father. Lagu mana konsep Tuhan ada tiga ni? Quran kata Tuhan ada satu. Dia kata memang Tuhan tu satu je, tapi dia tiga. Father tu kata, dia pergi tunjuk depan, buat segi garis tiga. Buat segitiga. Dia kata, berapa segitiga? Satu. Ada berapa sudut? Tiga. Maka tiga dalam satu. Irin kata, kalau buat segitiga tu boleh, saya boleh buat segi empat. Satu, ada empat. Empat dalam satu. Jadi apa beza kalau tiga dengan satu dan empat dalam satu? Jadi Father kata, kalau mu biarawati tak faham juga, maka beratlah. Dia pun minat baca Quran. Dia kaji, setiap kali dia ada tu jawapan daripada Father, dia tak pernah memuaskan hati dia. Dia akan baca Quran dan dia temu jawapan dia. Akhir sekali dia masuk Islam lah. Dan dia bongkarkan gerak kerja kristianisasi. Siapa ni yang dia kata orang Kristian, dia nak suruh kita sebut selamat hari Natal, Merry Christmas. Kalau di Indonesia, bukan sekat Merry Christmas tu hari Natal kelahiran Nabi Isa dah. Dia dah tukar dah kepada perkataan Maulid Nabi Isa. Nak suruh orang Islam dekat dengan dia. Dan memang arahan gereja, bila orang Islam ni hari raya, gereja kena ucap selamat hari raya kepada orang Islam. Supaya nanti bila mereka sambut hari Christmas, orang Islam akan sebut kepada mereka hari Christmas. Dia akan menampakkan equal. Sama. Kita buat baik ke dia, dia pun kena buat baik ke kita. Dia tak ada dah istilah siapa yang benar, agama mana yang benar dan agama mana yang salah. Tak ada dah istilah. Agama tauhid dianggap sama dengan agama yang bukan tauhid. Jadi bila hari Deepavali, kita pun sambut juga Happy Deepavali. Bila hari Christmas, sambut hari Christmas. Kita ni tak lama dah, saya malam pergi di Giant pun duk Deepavali dekat dengan Deepavali. Saya pun tak tahu ke Deepavali. Pergi naik di DIY, tengok barang-barang merah-merah Santa Claus pun ada dah. Dah keluar dah. Dia nak jual ni bulan 11, bulan 12. Dia bisnes gitulah. Dia nak melariskan dia punya tu. Tapi dia juga ada kata majority, dia kata Father, bila dia baca Quran tauhid, dia kata Father, meja ni dengan tukang kayu. Meja ni siapa yang buat tukang kayu? Kita tunggu 100 tahun lagi pun meja ni tetap meja, tukang kayu tetap tukang kayu. Meja ni tak akan jadi tukang kayu. Dia kata mu nak sebut gapo ni? Dia kata kalau dia ni istilah dia kalau kita ni tentera, general dia boleh lantik di atas kali apa? Meja. Saya pun lupa. General paling tinggi kan? Bawah tu bawah meja ataupun lieutenant. Bawah meja, bawah lieutenant ataupun colonel mana? Bawah sekali private. Okey. Dia kata, Father, dalam ni pun general je boleh lantik orang tu jadi orang bawah. Mana orang atas lantik orang bawah. Private tak boleh lantik sama-sama dia untuk lantik
Sama ada nak lantik major ke, nak lantik captain ke, nak lantik lieutenant ke. Perebet tak boleh lantik. Oh, kita pilih sama-sama kita, mung jadi captain. Tak boleh. Mesti dapat arahan daripada atas. Jadi father nak kata apa ni? Dia kata, mung nak kata apa ni? Tuhan tidak boleh dilantik oleh manusia. Maknanya apa? Takkanlah manusia. Hatta kalau manusia pilih pun, sama-sama manusia, ada di kalangan mereka dilantik jadi Tuhan. Dia tak akan jadi Tuhan sebab dia manusia. Manusia tak boleh lantik Tuhan. Tapi kalau Tuhan nak lantik Rasul, itu boleh tu kerja Tuhan. Jadi dia kata apa? Siapa yang lantik Jesus jadi Tuhan? Banyak orang Kristian tak tahu bahawa Jesus ni di awal dia tak lantik jadi Tuhan. Dia isytiharkan sebagai Tuhan pada tahun 300 Masihi. Mana 300 tahun selepas dia ni, dia 1 Masihi tu Nabi Isa lah kan. 300 Masihi tu baru dilantik jadi Tuhan. Dan sebab apa? Sebab masa tu dia nak dakwah Kristian kepada orang-orang Greek ke, orang-orang Greek yang menyembah Tuhan matahari. Dan pada 25 Disember tu tarikhnya dewa dia. Jadi oleh kerana dia nak Kristian ni, dia boleh tukar agama dia untuk please orang lain. Dia boleh tukar. Jadi gereja pun buat keputusan sambutan hari lahir Zeus tu, kita tukar kepada sambutan hari lahir Jesus. Dan dimasyhurkan Jesus sebagai Tuhan ganti Zeus, dan sambut kelahiran dia pada 25 Disember. Padahal semua kita tahu dalam Islam 25 Disember, semua kita tahu dalam Islam Nabi Isa lahir musim panas, sedang 25 Disember adalah musim sejuk. Tak sama. Jadi itu menunjukkan mereka ubah agama mereka. Panjanglah cerita dia macam mana orang Kristian hari ni pun tak tahu, tapi gereja ni berusaha untuk orang Islam ucap selamat hari Natal. Dan di Indonesia juga dia kata 2% je orang tahu tentang Quran. Okay? 2% orang tahu. Lepas tu dia bawa Quran satu macam keset. Saya nak tanya ibu-ibu, bapa-bapa sekalian, yang saya dengarkan ini Quran atau puji-pujian? Syair bahasa Arab ke Quran? Dia pun pasang, bunyilah aku bahasa Arab lagu. Ibu-ibu, ya, Quran ke puji-pujian? Ni Quran ke puji-pujian? Ada yang kata Quran, ada kata puji-pujian. Dia tak tahu Quran dia. Sudah tu dia kata, itu adalah Injil bahasa Arab. Orang kita Quran pun tak kenal. Kalau orang mari baca kepada kita Quran, hak tipu pun habis percaya. Sebab tu kita kata sangat perlunya kita ni kembali kepada Quran. Ni ajaklah masyarakat kita, walaupun tak boleh banyak, sikit-sikit pun tak apa, kurang-kurang menjadi permulaan bagi mereka untuk mendekatkan diri dengan Al-Quran. Jadi kerja Nabi nak suruh kita dengar wahyu Allah. Bila dah dengar wahyu Allah, itu urusan dia dengan Allah. Macam Airin tadi, dia mula buka Quran, kok terbalik. Tapi lama kelamaan bila dia baca, maka Allah buka baginya pintu hidayah. So kita ni, kita tak boleh bagi hidayah, Allah yang boleh bagi hidayah. Kita boleh perkenalkan Al-Quran kepada orang. Perkenalkan Al-Quran kepada orang-orang. Jadi kalau ada kawan-kawan kita yang non-Muslim dan sebagainya,
Zaman ni kita boleh perkenalkan dengan macam-macam cara. Perkenalkan dengan macam-macam cara. Kita tahu Quran ni wahyu Allah, dan ramai musuh-musuh Islam yang nak merosakkan Al-Quran. Tapi selama 1400 tahun macam-macam dah orang cuba nak selewengkan Quran, sampai ke hari ni mereka masih belum berjaya dan tidak akan berjaya sampai hari kiamat. Baik. Jadi demikianlah kami utuskan engkau wahai Muhammad kepada satu umat yang telah lalu sebelumnya beberapa umat, supaya engkau membacakan kepada mereka Al-Quran yang kami wahyukan kepada kamu. Sedang mereka kufur kepada Allah Ar-Rahman. Katakanlah, Dialah Tuhanku dan tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Kepadanya lah aku berserah diri dan kepadanya lah tempat kembaliku dan juga kamu semua. Baik. Jadi ini hijrah Rasul yang utama. Sampaikan wahyu dan katakanlah, Dialah qul huwa rabbi, Dialah Tuhanku. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Alaihi tawakkaltu, kepadanya lah aku bertawakal. Wa ilaihi matab, dan tempatnya kepadanya lah tempat aku kembali. Baik. Yang seterusnya Allah Subhanahu wa taala kata, walau anna qur'anan suyirat bihil jibal au qutti'at bihil ard au kullima bihil mauta. Kalaulah ada mana-mana kitab suci yang dengan sebabnya gunung ganang terbongkar dari tempatnya, atau dengan sebabnya bumi dipecah-pecah mengeluarkan isi kandungannya, atau dengan sebabnya orang-orang yang telah mati dapat menjawab kata-kata yang dihadapkan kepadanya, maka Al-Quranlah kitab suci yang mengandungi mukjizat. Maknanya, kalau ada satu kitab yang ada mukjizat macam tu, nescaya kitab itu adalah Al-Quran. Nescaya kitab itu adalah Quran. Jadi semua yang manusia tengok daripada keajaiban dalam Quran ni, sebenarnya dia adalah mukjizat yang sampai hari ni masih lagi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal lillahil amru jami'a, bahkan segala urusan tertentu bagi Allah. Maka tidaklah orang yang beriman mengetahui, tidakkah orang beriman mengetahui bahawa kalaulah Allah menghendaki, tentunya Dia memberi petunjuk kepada umat manusia seluruhnya, lalu menjadikan mereka semuanya beriman. Tidakkah mereka tahu bahawa kalau Allah berkehendak, nescaya semua orang ini beriman. Tapi Allah tidak berkehendak begitu. Allah memang sengaja tak kehendak begitu. Apa kehendak Allah? Allah nak uji manusia. Kita dah sebut banyak kali dah cerita tentang ni. Nikmat beriman kepada Allah, dan betapa iman yang ada pada hari ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah nak jadikan semua manusia beriman, boleh. Sebab malaikat pun Allah Taala jadikan semua beriman. Tapi Allah berkehendak nak menguji manusia, ada di kalangan mereka yang beriman dan ada di kalangan mereka yang tidak beriman.
Kalau ada lagi manusia tanya, kenapa Allah nak uji manusia? Tak aci lah. Dia kata tak aci. Ada orang-orang etis ni, dia kata, kenapa Allah cipta manusia sesuatu yang Allah dah tahu dah, at the end, dia akan masuk neraka. Dia berfikir untuk Tuhan. Kenapa Allah cipta satu orang yang at the end Allah dah tahu dia ni masuk neraka? Jadi baik Allah Ta'ala tak cipta terus. Kalau Allah dah tahu, tak payah cipta, tak payah. Hanya cipta manusia yang baik-baik je, tak payah cipta manusia yang jahat-jahat. Dia tolong fikir untuk Tuhan. Dan dia kata tak adil. Jawapan dia salah. Allah Maha Adil. Sebelum Allah uji manusia, Allah dah tanya manusia sanggup ke tak diuji. Manusia yang kata sanggup, Allah Ta'ala tak uji sehingga manusia yang menyanggupinya. Alam roh lagi Allah Ta'ala tanya. Allah Ta'ala tanya gunung, Allah Ta'ala tanya langit, tanya bumi. Semua tak nak. Manusia sanggup. Wa hamalahal insan. Jadi Allah tak salah dah bila menguji manusia. Manusia yang sanggup. Kalau kita, aku tak pernah ingat pun aku sanggup. Tak usah kata kamu sanggup dalam perut ibu, kita tak ingat dah. Jadi Allah Maha Adil. Jangan kita pula tolong fikir, patutnya Allah Ta'ala macam ni. Kita ni banyak benda yang kita tak ingat dah. Apa janji kita dengan Allah? Waktu kita di alam roh tu Allah Ta'ala ingatkan kita. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidana. Bukankah aku Tuhan kamu? Mereka kata, ya, kami bersaksi di alam roh. An taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Sampai hari akhirat dia kata, dulu kami lupa janji ni. Jadi walaupun ada manusia yang mengaku yang masuk neraka, Allah tetap cipta juga. Sebab apa? Sebab Allah nak uji manusia. Dan Allah Ta'ala Maha Adil dalam ujian. Sebab sebelum dia uji, dia dah tanya dah manusia. Sanggup tak diuji? Sanggup. Okey. Dan ni siapa yang berjaya dalam ujian Allah tu, maka dialah bahagia. Siapa yang tidak berjaya, maka jangan dia cela melainkan dirinya sendiri. Sebab saya dah sebut dah, Allah Ta'ala hujah Allah ni terlalu banyak untuk kita. Dan hujah Allah terlalu banyak ke atas orang-orang yang kafir. Allah dah jadikan kamu penglihatan, pendengaran, pertuturan. Allah jadikan matahari, bulan, bintang. Semuanya untuk kamu berfikir tentang kewujudan Tuhan. Tak cukup dengan tu, Allah hantar Rasul lagi. Allah turunkan Al-Quran lagi. Macam-macam mukjizat yang berlaku. Tujuan satu je, supaya manusia beriman. Tapi Allah tak paksa manusia. La ikraha fid din. Allah tak paksa manusia beriman. Cuma Allah Ta'ala nak tengok siapa di kalangan mereka yang beriman. Kalau gitu baik rakyat ke cikgu-cikgu, tak payah buat periksa lah. Kalau ada budak lulus, ada budak gagal, baik cikgu bagi A belaka, tak payah bui. Tak payah buat periksa. Pasal apa? Kalau ada periksa, mesti ada budak gagal, mesti ada budak lulus. Tapi kalau cikgu tak buat periksa, macam lah ni tahun ni kan, UPSR tak ada, naik belaka. UPSR tak apa. PT3 tak ada, tak apa, relax, tak ada masalah. Tapi SPM tak boleh nak skip lagi. Pasal apa? Pasal di situlah tempat pilihannya. Ni sekolah dah cuti, bermula hari ni sampai 8 Mac. 8 Mac sekolah cuti. Bulan 11, bulan 12, bulan 1, bulan 2. Dan di awal bulan 3. 4 bulan setengah. 4 bulan lah. Kalau tolak hari ni 10, 9 kan. Tolak hari ni 9 sampai 8. Maknanya 4 bulan sekolah cuti. 4 bulan cuti. Tapi waktu 4 bulan cuti tu sekolah tutup, bulan 1 nanti pelajar SPM tetap masuk. Mula-mula sekali masuk, dia akan masuk pelajar SPM saja.
tak ganggu dengan orang lain. Sebab budak SPM kena periksa. Kalau tak periksa SPM, macam mana dia nak pergi ke universiti? Takkan semua budak pergi universiti belaka. Hak sebelum ni belajar kau boleh masuk universiti, tak belajar boleh masuk universiti. Sakit kepala di universiti. Nah, sebab budak tingkat 5 ni ada hak tak erti baca pun ada. Hak tu memang tak faham apa pun ada. Jadi kalau kita kata cikgu tak payah buat periksa, sebab bila budak periksa ada hak gagal, maka kita akan kata tak payah SPM. Logik tak kita mikir gitu? Kalau SPM kita kata tak logik untuk kita buat begitu, bagaimana Allah Ta'ala nak masukkan dalam syurga orang yang terpilih, orang yang Masya Allah, Allah Ta'ala berkehendak untuk uji manusia, untuk dia pilih manusia terbaik masuk dalam syurga Allah. Okey? Jadi orang yang kata tak payah buat periksa, tak payah, Allah Ta'ala ni tak adil kerana cipta juga manusia yang dia tahu dah nak masuk neraka. Jawapan dia, Allah memang tahu belaka, tapi Allah berkehendak nak menguji manusia. Jangan salahkan Allah bila Allah uji manusia, sebab Allah dah tanya sebelum diuji. Manusia sanggup. Manusia sanggup. Sign agreement dah. Sebelum kamu lahir ke dunia, this is agreement. Contohlah tu, bukan saya kata gitu dah, Allah Ta'ala tak buat. Tapi nak sebutnya, ada dah satu perjanjian antara kita dengan Allah. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ni Tuhan kamu? Jaga yang ni satu je sampai mati. Okey, sampai mati. Jadi andai kata ada manusia tidak dapat hidayah dari Allah, jangan dia salahkan Allah. Sebab hujah Allah dah terlalu banyak dah. Afalam ya'asil ladzina amanu allau yasha'ullah. Orang-orang yang beriman tu, tidakkah mereka tahu kalau Allah berkehendak memberi petunjuk kepada seluruh manusia, lahadan nasa jami'an, nescaya Allah bagi petunjuk semuanya. Wala yazalul ladzina kafaru tusibuhum bima sana'u, dan senantiasalah orang-orang yang kafir itu ditimpa bala bencana ke atas diri atau harta benda mereka, ataupun bala bencana itu turun menimpa tempat-tempat yang berdekatan dengan tempat tinggal mereka, lalu mereka menjadikan mereka gempar kecemasan, sehinggalah datang janji Allah dari kiamat dan azabnya, dan sesungguhnya Allah tidak memungkiri janjinya. Allah tidak memungkiri janji. Jadi ambillah iktibar dari apa yang berlaku di sekeliling kita. Sekeliling yang berlaku keliling kita ni adalah termasuk daripada perkara-perkara yang memberikan ketakutan kepada manusia agar mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey? Jadi sentiasa datang malapetaka, ujian, sentiasa datang kat kita. Itu adalah tanda dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini antara kelebihan ataupun mukjizat Al-Quran, antara kelebihan yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay. Semua yang kata mereka akan diuji, au tahullu qariban min darihim, disebut dalam di sini Ibnu Abbas sebut, wala yazalul ladzina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'atun, senantiasalah orang-orang yang kafir ni, okey, akan ditipu malapetaka. Qari'atun, Ibnu Abbas kata azab dari langit. Au tahullu qariban, ataupun kamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
datang tepat dekat dengan mereka untuk memerangi mereka. Hatta ya'tiya wa'dullah, sehingga datangnya janji Allah, iaitulah pembukaan kota Mekah. Al-Hasanul Basri kata sehinggalah hari kiamat. Jadi dua-dua makna tu boleh berlaku. Senantiasa mereka ni akan ditimpa kemudaratan atau bala bencana sehinggalah datangnya satu kefahamannya sehinggalah pembukaan kota Mekah. Bila berlaku pembukaan kota Mekah, maka orang beriman kepada Allah, tidak berlakulah kebinasaan terhadap mereka. Kalau pandangan Imam Hasan al-Basri, sehinggalah berlakunya kiamat. Dua-dua tu boleh kita terima dari sudut maknanya. Inna Allah la yukhliful mi'ad, Allah tidak memungkiri janjinya, iaitu Allah akan membantu Rasul-Rasulnya dunia dan juga akhirat. Dunia dan akhirat. Allah tidak memungkiri janjinya. Jadi Rasul pasti menang. Dan itulah yang berlaku. Alhamdulillah, lepas daripada Nabi dihalau daripada Mekah, berhijrah ke Madinah. Kemudian dengan wahyu Allah, Nabi berhijrah ke Madinah. Tak cukup 10 tahun, ataupun setelah 10 tahun lah kita kata. Tak cukup 8 hijrah, berlakulah pembukaan kota Mekah. Berlakulah pembukaan kota Mekah. Inilah janji Allah. Dan semua orang yang ikut Rasul akan menerima janji Allah juga. Yakinlah, siapa yang bersama dengan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Azza wa Jalla akan bantu dia. Siapa yang menyimpang dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah menjadikan kita teman yang dekat dengan Al-Quran, tidak mensia-siakan wahyu yang Allah Ta'ala bagikan kepada kita, dan kita senantiasa bersama dengan Al-Quran sampailah akhir hayat. Banyak mana tu terpulang. Kalau boleh, banyaklah. Tapi kalau tak boleh, istiqamah walaupun sedikit, insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.